Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai rancangan pengajian harian atau lesson plan RPH yang bertajuk Introduction to Human Anatomy and Physiology. RPH ini telah disediakan oleh saya sendiri iaitu Sharifah Aisyah binti Syed Mahmud dan rakan saya Syahidatul Umairah binti Ismail dan Muhammad Afiq Kemal. Ini adalah untuk perhatian Dr. Ruhaibah Yazani binti Tengah. Seterusnya adalah tarikh adalah pada 27 hari bulan 4 2021, hari Selasa, masa 8 pagi hingga 9.10 pagi. Untuk tingkatan 4 sains sukan, jantina, lelaki dan perempuan, bilangan murid seramai 24 pelajar. Dan fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah pengenalan anatomi dan fisiologi, iaitu kita akan mengetahui tentang integumentary, iaitu kulit, rangka, otot saraf, endokrina, kardiovaskular, limfatik, respiratory, pencernaan, urinary dan reproduktif. Dan yang kedua adalah untuk mengenali organisasi struktur manusia, iaitu sistem-sistem tubuh dan hubungkan antara sistem-sistem tubuh. Seterusnya, untuk bahagian pengetahuan awal pelajar, pelajar telah diberikan nota ringkas berkaitan dengan pengenalan anatomi dan fisiologi manusia yang telah disediakan oleh guru. Objektif pembelajaran adalah di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat, yang pertama adalah psikomotor, mendefinisikan sains anatomi dan fisiologi, mengenal pasti struktur dan fungsi sistem-sistem tubuh, bahagian konektif, menjelaskan hubungan antara sistem-sistem tubuh. Yang kedua, menjelaskan struktur-struktur dan fungsi sistem tubuh. Bahagian efektif, pelajar dapat menunjukkan minat dengan cara memberi perhatian sepenuhnya semasa sesi pembelajaran dan pengajaran, dan adalah persediaan guru, buku teks, buku ringkasan, buku teks sains sukan tingkatan 4, dan persediaan pelajar adalah buku teks, buku rujukan dan buku catatan. Untuk fasa pengenalan, bahagian set induksi adalah aktiviti video pengenalan anatomi dan fisiologi yang berdurasi 5 minit. Video ini menerangkan mengenai pengenalan anatomi dan fisiologi manusia, iaitu 11 komponen yang telah saya nyatakan tadi. Dan organisasi guru adalah menyediakan klip tayangan video, dan video ini akan dilihat oleh para pelajar. Sekarang kita masuk pada fasa kedua, iaitu fasa perkembangan, iaitu aktiviti 1 dahulu. Aktiviti 1 adalah murid membuka buku teks atau buku rujukan dan meneliti tentang pengenalan tajuk, iaitu yang pertama integumentary kulit, rangka, yang ketiga otot, yang keempat saraf dan yang kelima adalah endokrin selama 20 minit. Kita pergi satu persatu, iaitu pengenalan integumentary, iaitu kulit. Kulit merupakan organ homeostasis yang penting. Merupakan organ manusia yang paling besar yang memiliki berat sekitar 6 paun. Bertindak sebagai rintangan antara persekitaran luar dan dalam badan. Melindungi otot dan organ manusia. Lapisan kulit terbahagi ke 4, iaitu lapisan germinatif, lapisan granule, lapisan jernih dan yang terakhir adalah lapisan terkematu. Kita pergi kepada sistem rangka pula. Sistem rangka terbahagi kepada 2, iaitu rangka axial dan rangka appendicular. Untuk pengenalan rangka ini, sistem rangka merupakan satu rangkaian tulang yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi beberapa organ yang lembut pada tubuh badan kita. Sistem rangka biasanya terdiri daripada tulang, otot, ligamen, tendon dan organ yang lain. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan sistem otot dalam aktiviti 1, iaitu lebih kurang 600 otot terdapat di tubuh dan jenisnya boleh dibahagikan kepada otot tulang rangka, otot jantung dan otot licin. Komponen otot sistem rangka terbahagi kepada 3, iaitu fiber otot, tisu penghubung dan juga tendon. Fungsi otot adalah yang pertama, menghasilkan pergerakan, mengekalkan postur badan, menstabilkan sendi dan menghasilkan haba. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan sistem saraf. Sistem saraf terbahagi kepada 2, iaitu sistem saraf pusat atau dalam bahasa Inggeris kita panggil central nervous system, dan juga sistem saraf pinggir yang dikenali dalam bahasa Inggeris peripheral nervous system. Yang pertama, untuk central nervous system adalah di bahagian otak. Dan sebelah kanan adalah bahagian
peripheral nervous system yang merangkumi bahagian saraf tunjang. Aktiviti satu yang terakhir adalah pengenalan sistem endokrin. Sistem endokrin ialah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran iaitu nukleus yang menghasilkan hormon. Okey, sistem kelenjar ini ada pituitary, daripada thyroid, daripada adrenals, ovari, testis dan pankreas. Okey, organisasi kelas adalah kumpulan lain diminta untuk menganjurkan soalan. Murid daripada kumpulan lain akan memberikan komen dengan menaik komen tersebut di ruang simak semasa proses pembentangan tersebut. Okey, untuk aktiviti yang kedua pula adalah pengenalan sistem kardiovaskular. Okey, sebelum itu murid menonton tayangan video YouTube mengenai lapisan jantung dan ruang-ruang yang berada pada jantung. Link akan diberikan oleh guru. Okey. Pengenalan sistem kardiovaskular ini terbagi kepada 3, iaitu kita ada jantung, kita ada darah dan kita juga ada salur darah. Okey, untuk aktiviti yang ketiga pula adalah kita akan mempelajari sistem limfatik. Apa itu sistem limfatik? Sistem limfatik adalah sejenis sistem imunisasi tubuh kerana mempunyai sel darah putih. Sistem respiratory merupakan sistem yang penting dalam tubuh manusia dan haiwan untuk menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ia untuk membekalkan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Seterusnya adalah pengenalan sistem pencernaan dan sistem urinary. Kita pergi kepada sistem pencernaan dahulu. Ia merupakan proses menghancurkan makanan supaya menjadi partikel-partikel kecil supaya zat-zatnya mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah. Dan untuk sistem urinary adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Seterusnya kita pergi kepada sistem reproduktif, iaitu merupakan sistem pembiakan lelaki dan wanita yang bermaksud satu mekanisme bagi manusia untuk mengembangkan zurat. Okey, seperti mana di dalam gambar ini, belah kanan adalah reproduktif wanita dan belah kiri adalah reproduktif lelaki. Jom kita lihat penerangan fan epic bagi aktiviti yang ketiga. Organisasi kelas adalah untuk guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan akan mewakili 6 orang pelajar. Guru menyediakan 4 checkpoint mengikut 4 tajuk. Guru menerangkan peranan setiap ahli kumpulan. Setiap peranan dimainkan secara bergila-gila. Kad akan disusun secara kipas atau terbalik. Para pelajar diberi masa untuk menjawab soalan. Dan selepas tamat menjawab soalan, guru akan mengarah untuk bergerak ke checkpoint seterusnya. Aktiviti terakhir adalah sticky note. Kita akan mempelajari mengenai hubungkai antara sistem-sistem tubuh, iaitu sistem integumentary, sistem otot dan sebagainya. Organisasi guru adalah guru akan membahagikan murid dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan diwakili oleh 6 orang ahli termasuk ketua. Guru akan membincangkan jawatan atau kaedah untuk penyelesaian masalah murid dan sebagainya. Penilaian adalah dapat menilai tahap kefahaman murid, membentuk keyakinan murid. Murid yang faham dapat memberikan tunjuk ajar kepada rakan yang lemah. Untuk bahagian penilaian, pelajar diarahkan untuk menghasilkan video rumusan mengenai apa yang mereka faham. Aktiviti 2 adalah mengenai soalan kuis kepada para pelajar, iaitu offline kuis yang disertakan, iaitu ada objektif dan struktur. Untuk objektif ada 4 soalan dan untuk struktur ada 3 soalan. Dan untuk bahagian penutup pula, komponen dan kriteria, iaitu bahagian konektif dan perkaitan sosial. Untuk bahagian refleksi adalah guru akan memberikan borang soal selidik kepada para pelajar bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman setiap pelajar dan tajuk pengenalan anatomi fisiologi manusia, dan borang soal selidik akan diberikan kepada para pelajar selepas tamat sesi pengajaran. Ini adalah soalan yang akan pelajar-pelajar jawab. Itu sahaja daripada saya mengenai RPH, tajuk pengenalan anatomi dan fisiologi manusia. Sekian, terima kasih.